Ya Allah, kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimah-Mu yang sempurna. Ya Allah, hilangkanlah segala kesengsaraan kami, sembuhkanlah segala penyakit yang menimpa kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menyembuhkan, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada-Mu. Hindarkanlah kami daripada wabak COVID-19, kesulitannya, kejahatannya, serta segala dugaan yang nyata dan yang tersembunyi khususnya di negara kami yang tercinta ini, wahai Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja setia mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan terima kasih sahabat-sahabat kita yang dah pun bersiap sedia nak dengar, nak tonton apa saja yang kita bawakan di corong radio, ruang udara ataupun di skrin, paparan skrin anda di Facebook dan juga YouTube, yang mana kita nak mulakan segmen analisis pagi ni macam yang kita dah kabarkan sebentar tadi. Ya betul, hari ini kita nak bercerita tentang etika cyber, sambutan Hari Keselamatan Internet ataupun SID 2021, dan tetamu kita bersama menerusi secara atas talian ataupun sidang video pagi ini iaitu Naib Presiden Kanan Bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti di Cyber Security Malaysia iaitu Lieutenant Colonel Mustafa bin Ahmad pagi ini ya. Ya, yang sudah pun bersedia di hujung talian. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pertama mula saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan lipat kurnia dan kehadirannya dapat kita bersama-sama pagi ni. Jadi DJ Pian, DJ Hazwan, lama dah kita tak bersua di udara ya. Agak-agak dengan COVID-19 apa sini, jadi tapi alhamdulillah saya sungguh teruja pada pagi ni dapat bersama-sama dengan DJ Pian, DJ Hazwan dan bersama-sama penonton dan pendengar lah di luar sana. Dengan rancangan kita pada hari, jadi kita seronoklah pada pagi ni insya-Allah. Ya. Alhamdulillah, saya pun seronok tengok semangat kenal tuan kita pagi ni untuk on air. Apa kita punya baju pun dah sama-sama konsep macam bulan bintang, kita nampak latar belakang kita ni Tapi kita nak membayangkan, nak kata kita punya alam cyber kita ni sangat luas. Capaiannya macam-macam yang kita boleh eksplorasi, sama ada siapa sajalah anak-anak kita sendiri yang memanfaatkannya. Jadi hari ni menariklah tajuk yang kita nak kongsikan bersama tentang etika cyber, sebab macam-macam lah berlaku sekarang ni kan tuan kan. Tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 pada hari ini. Saya tahu untuk bagi saya lah, SPM adalah merupakan peperiksaan yang paling susah dalam dunia. Saya dah lalui sampailah ke peringkat sarjana. Tapi SPM dengan 9-10 mata pelajaran tu bukanlah nak menakut-nakutkan mereka, tapi ini adalah merupakan cubaan, inilah macam titik tolak sebelum mereka pergi ke alam pekerjaan apa semua. Jadi buat dengan tenang, banyak berdoa-doa sebelum tulis tu, doa dulu apa semua tu. Dulu masa saya kat kecil dulu, saya selalu dengan mak saya, tak tahu macam mana, dia suruh kadang-kadang psikologi apa, dia baca dalam ayat dalam air tu, suruh dia baca dulu. Kalau mak tak baca, saya tak nak pergi. Dia baca dalam air, suruh minum. Lepas tu barulah kita ada confident. Jadi insyaAllah. Air tu teh tarik ke air kosong? Air kosong. Air kosong dia. Alhamdulillah, itu dia macam-macam lah. Masing-masing ada pengalaman dia kan dalam nak menduduki peperiksaan ni, termasuk adik-adik kita hari ni untuk calon SPM. Semoga berjaya. Jom tuan, kita teruskan perkongsian kita. Dan setiap tahun Cyber Security Malaysia ada satu komitmen yang sangat besar untuk dikongsikan kepada sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM dan juga rakyat Malaysia juga secara umumnya tentang Safer Internet Day ataupun Hari Keselamatan Internet. Apa yang kita nak ceritakan sebagai mukadimah pagi ni? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Safer Internet ni adalah merupakan satu sambutan global bertujuan untuk mempromosikan penggunaan internet lebih selamat, dan keduanya memupuk dan meningkatkan sedaran terhadap keselamatan cyber, terutama dalam kalangan pengguna internet, agar mereka menjadi lebih bertanggungjawab apabila menggunakan teknologi dan peranti digital seperti telefon pintar, telefon bimbit dan tablet. Jadi untuk pengetahuan DJ Pian dan juga DJ Hazwan serta pendengar-pendengar sekalian, SID ni adalah diperkenalkan oleh satu organisasi yang diberi nama INSAFE, European Union, EU, yang berpangkalan di Brussels, Belgium pada tahun 2004. Jadi setiap tahun ianya disambut
uniknya sambutan ni dia bukan dia tarikh yang tetap, tapi pada hari kedua, minggu kedua dan juga bulan Februari tiap-tiap tahun. Jadi semenjak tahun 2004 disambut dan sekarang ni ianya disambut oleh 170 buah negara di seluruh dunia. Dan pada tahun ini sambutan Safer Internet Day peringkat global jatuh pada 9 Februari, dah lebih kurang 2 minggu yang lepas. Walaupun ianya hanya sambutan tu pada hari tersebut, walaupun ia disambut sepanjang tahun. Kita sepatutnya memikirkan keselamatan internet ni bukan pada hari itu tersebut, tapi pada sepanjang tahun 24/7 tu kata 365 days a year. Itu dikatakan yang saya dipesan untuk menyampaikan perkara tersebut. Itulah sepatutnya kita ada. Jadi pada tahun ni DJ Pian dan DJ Hazwan, dia ada mempunyai tema tertentu untuk secara globalnya. Tema yang diberi nama ialah Together for a Better Internet, ataupun dalam bahasa Melayunya bersama ke arah internet yang lebih baik. Dan kita lihat di sini dan uniknya DJ Pian, DJ Hazwan pada tahun ni SID NDC kita punya tiap tahun juga diberi peluang untuk tiap-tiap negara untuk menyambutnya dengan tema tersendiri. Jadi pada tahun ini Cyber Security Malaysia merupakan peneraju dalam mempromosikan Safer Internet Day ini dan kita telah memilih satu tema yang diberi namakan Etika Cyber. Dan kalau DJ Pian, DJ Hazwan ingat pada tahun-tahun lepas kita di Cyber Security Malaysia telah menyambut sejak tahun 2010 dan tahun 2015 ke atas kita punya tema-tema yang tertentu. Kalau kita ingat tahun 2015 diberi namakan Little Big Thing ataupun mencipta impak positif. Pada tahun 2016 Internet Leader ataupun memimpin secara bertanggungjawab. 2017 yang saya ingin pertekan ini, kami telah mula mempelopori supaya tidak menularkan berita palsu ataupun My Viral Vow. Tahun 2018 deal with it ataupun deal with IT mengenai kehidupan cyber. Tahun 2019 kesejahteraan cyber dan tahun lepas tahun 2020 fasih digital. Ini adalah antara tema-tema yang telah kita gunakan pada yang saban tahun. Dan pada tahun ini insyaAllah kita akan ada juga tema yang terbaru iaitu etika cyber yang kita akan ceritakan sebentar lagi. Ya. Baik, itu menarik. Kita ada, maknanya setiap tahun ada tema yang diangkat, maknanya dan kita pastinya nak semua rakyat Malaysia khususnya yang menggunakan internet ni tahulah tema tersebut dan kita raikan bersama Safer Internet Day ataupun Hari Keselamatan Internet. Bukan apa sekarang tuan, dekat alam maya kita pun macam-macam sebab tambah-tambah lagi dalam tempoh pandemik kan. Sampai kita punya celebration ataupun sambutan kita pun banyak yang online je, atas talian sahaja. Lepas tu yang gembira, yang suka, yang duka, yang ketawa, yang semualah, semua ada di alam maya kan. Jadi mungkin kalau boleh kita cerita kenapa agaknya tema etika cyber ni diangkat dan apa matlamat kita nak ingatkan para pengguna kita tentang sambutan Hari Keselamatan Internet ni. Ya. DJ Pian dan DJ Hazwan dan juga para pendengar sekalian. Tengoklah pada hari ini pun saya berudara daripada rumah. Sebelum ni tiap-tiap tahun saya ke studio berjumpa dengan DJ Pian, DJ yang saya selalu menantikanlah mi goreng kat luar tu, sedap tau. Mi goreng kat luar. Sekarang tetamu tak datang kan, mi goreng pun tak ada. Tak makan lagi. Baik. Okey, DJ Pian, DJ Hazwan. Etika cyber ni dipilih bagi meneruskan kesinambungan inisiatif yang telah kami unjurkan, itu inisiatif Etika Cyber Nasional atau dalam bahasa Inggerisnya National Cyber Ethics Initiative. Menerusi konsep ini, ia memberikan penekanan kepada budaya etika cyber yang berlandaskan rukun negara. Iaitu di samping meningkatkan kesedaran dan pengetahuan netizen mengenai etika cyber. Yang dilaksanakan bagi memastikan penekanan terus diberi secara konsisten dalam, perkataan ini penting, kawalkan diri. Kita ingat dalam COVID-19 ni kita banyak menggunakan perkataan kawalkan diri. Kita kena jaga diri sendiri kita. Dalam memupuk etika keselamatan cyber ni. Terus selain itu, tema tersebut juga dipilih sejajar dengan gerakan global yang menuju ke arah kesejahteraan cyber untuk pengamalan sikap yang lebih positif
dalam membendung kemerosotan nilai sosial di alam cyber pada waktu ini. Kita risau dalam social media pada waktu ini dengan komen-komennya yang kadang-kadang kita kadang beristighfar melihatkan bagaimana kita tiap kali kita mengeluarkan suatu kenyataan siapa pun komen-komen tu yang kita paling takut. Bukan apa, tanpa apa-apa penapisan, tanpa apa-apa, sedap-sedap je mulut berkata. Dia tak tahu apa dia punya repercussion ataupun repercussion yang akan kembali kepada tersebut lah. Jadi oleh kerana itu saya ingin saya pernah dengar satu ceramah yang ceramah oleh Ustazah Fatimah lah. Saya sangat teruja dengan apa 6 teknik komunikasi yang perlu dia ada lah. Dia mengambil dari surah Al-Hujurat ayat 11 ayat 12. Dalam 6 perkara ini, yang pertama ialah apabila kita berkomunikasi di social media, yang pertama, tidak meninggikan suara. Kedua, tidak membuka aib. Ketiga, menggunakan gelaran yang baik. Keempat, hindari gosip. Kelima, sukakan pendamaian. Dan keenam, hindari perselisihan. Jadi dalam Al-Quran telah disebut bagaimana patut kita berkomunikasi, dan inilah teknik-teknik yang perlu ada untuk menjamin kesejahteraan dan juga keselamatan apabila kita berada di alam cyber, di JPN dan di haluan. Ya. Menarik tu. Apa istilah ataupun slogan adalah kawalan kendiri tu satu perkara yang sangat penting dalam tempoh pandemik sekarang. Rupanya dekat atas talian di alam maya pun juga kawalan kendiri tu sebenarnya sangat penting sebab ramai yang terlupa tuan ya. Baik, nanti kita nak cerita lebih lanjut lah tentang mungkin kawalan kendiri, etika cyber kita dalam penggunaan internet. Kita ni kadang-kadang terlupa apa yang kita dah komen semalam. Cuba bayangkan kalau kita boleh tengok balik apa benda yang kita dah komen dekat Facebook, dekat YouTube ke mana-mana kan, sejak awal kita guna tu, sejak awal kita buka akaun, macam mana agaknya kita terkejut dan istighfar banyak-banyak bak kata tuan tadi kan. Okey, kita nak berehat kejap untuk pusingan pertama. Kita akan sambung untuk pusingan kedua bercerita tentang Hari Keselamatan Internet. Ya, dan untuk sahabat-sahabat semua, kalau katakan anda ada sebarang soalan dan juga perkongsian berkaitan tentang topik analisis kita pagi ini, anda boleh ajukan terus saja ke media sosial kami. Yang tengah tonton kami boleh hadir dan semua di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM, termasuk juga yang tengah tonton kami di Facebook pun anda boleh sharekan juga video ini supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang kita gunakan teknologi kata di Facebook ni. Macam kita boleh sharekan perkara-perkara baik lah kan. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5. Itu yang tengah viral. Kau nak cuba ke Pian? Itu saya sampai 5 bas yang cukup dah lah kan? Itu yang viral. Kalau anda pun nak kongsikan apa yang viral sekarang ni untuk kita bincangkan bersama, insya-Allah tetamu kita Lieutenant Colonel Mustafa Ahmad dari Cyber Security Malaysia pun bersama kita hari ini. Jangan ke mana-mana, terus dengar Warna Pagi di IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Jam 9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Buku Fiqh dan Perubatan Awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan,
dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat. Dasar Perpaduan Negara dan Rangka Tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2021 hingga 2030 telah dilancarkan pada 15 Februari 2021 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia menerusi Facebook rasmi Kementerian Perpaduan Negara. Untuk maklumat lanjut, layari www.perpaduan.gov.my dan Facebook Perpaduan Negara. 107.3 FM di Lahad Datu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pen dan juga Hazwan pada waktu ini dah 8.48 pagi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama kami, yang tengah dengar radio ataupun anda bertuntut kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Hari ini analisis kita bercerita tentang etika cyber. Ini semua sempena dengan sambutan Hari Keselamatan Internet ataupun SID 2021. Bersama kita iaitu Naib Presiden Kanan Bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti di Cyber Security Malaysia, iaitu Lieutenant Colonel Mustafa Ahmad pagi ini ya. Saya terbayang pula kan, kalau dalam bidang perubatan, para doktor, mereka yang dalam perubatan ada etika perubatan. Yang berada di mahkamah, hakim, peguam dan sebagainya ada etika perundangan yang perlu dipatuhi. Kita yang hari-hari semua guna internet ni, takkanlah tak ada etikanya yang perlu kita patuhi. Betul tak tuan? Betul. Kan, dan itu yang kita nak kena belajar hari ni. Mungkin bila kita cerita tentang etika cyber yang diangkat sebagai tema untuk Hari Keselamatan Internet tahun ini kan, mungkin ada isu-isu yang berlaku hingga menyebabkan tema tersebut diangkat. Jadi secara umumnya kita menggunakan etika cyber ni adalah kerana kita melihatkan bahawa pengguna internet mesti mempunyai ilmu dan juga yang pertama etika dan etika tu jadi ETIKA tu bukan sebenarnya ialah etika dalam kataan kita bahagikan pada tiga, iaitu ET iaitu etiquette. Dalam bahasa Inggeris ni DJ Hazwan dia ada etiquette dan ethics. Tapi dalam bahasa Malaysia ada etika aja, sama dua-dua tu. Jadi itu pertama. Jadi ET, dan kemudian yang K ialah knowledge ataupun ilmu. Dan juga A kat ujung tu awareness ataupun kesedaran. Jadi ini yang kita lihat bahawa apabila pengguna internet mengamalkan etika dengan menuntut ilmu berkaitan etika cyber, mereka sepatutnya boleh membina dan mengamalkan sahsiah diri yang baik sama ada dalam talian maupun di luar talian. Kebanyakan daripada kita ni masalahnya kita lihat bahawa apabila kita berada di luar talian, mungkin kita lihat anak-anak kita terutamanya dalam keadaan yang bersopan, beradab, tetapi di dalam talian mereka berubah macam Jekyll and Hyde. Jadi berubah. Jadi orang melihatkan teruja sangat dengan mengomen sana mengomen sini. Betul. Dan ini menyebabkan kadang-kadang kawalan tu yang kita lihat dan kadang-kadang keluar luar batas. Dan ini menyebabkan porak-poranda. Dan dengan memiliki etika cyber ni, seseorang itu sepatutnya dapat mengamalkan perkara berikut. Yang pertama ialah apabila mereka berada dalam talian, mereka akan sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab, responsibility, menghormati, bertimbang rasa dan memiliki sifat empati terhadap orang lain. Yang keduanya, mereka dapat membentuk, itu yang perkataan yang saya suka gunakan, kawalkan diri apabila berada dalam talian. Kita mempunyai banyak undang-undang, DJ Hazwan, DJ Fian, Akta 233, Akta Hasutan, semua tu bagus ada, tetapi kalau diri sendiri kita tidak mengawal diri kita, maka undang-undang itu tidak akan ada gunanya, sebab dia akan hanya bukanlah kita kata nak mencari kesalahan orang, tapi sebelum kita menggunakan tu kita melihat diri kita sendiri. Dan ketiganya, kita bijak mengendali ruang cyber dengan beretika untuk mewujudkan komuniti cyber yang sejahtera. Sebab dia ni orang kata very contagious. Apa you buat kat I akan boleh buat balik kat you. Itu yang kita lihat. Dan terakhirnya, membina kesedaran netizen supaya mengenali ancaman cyber serta mendahului amalan terbaik untuk melindungi diri.
Jadi ini kebanyakannya berdegar kepada social media. Tapi yang perkara lain yang berlaku pada waktu ini, kita juga lihat bahawa beberapa ni Anonymous telah mengancam dan juga beberapa perkara-perkara yang lain yang kata mengakibatkan yang paling kita risau sekarang ni scam ni. Dan banyak yang berlaku bukan saja orang-orang yang tidak punya ilmu, tapi orang yang profesional juga mungkin juga terjebak dalam keadaan scam-scam yang berlaku. Dan saban tahun kes-kes meningkat. Jadi inilah kita pada hari yang kita sambutan Safer Internet Day ni, supaya kita selamat, kita berwaspada dan juga kita sedar akan apa-apa ancaman-ancaman. Malang je lah perkara-perkara benda ni, teknologi ni benda yang baik, benda ni, tapi oleh kerana dan di neutral. Tetapi manusia sendiri telah menukarkan platform tersebut menjadi satu ancaman pula kepada diri kita dan kepada siapa yang menggunakannya. Itu yang kita lihat pada waktu ni. Jadi sekali lagi tadi Tuan, etika ni singkat akronim untuk ET tadi. Etiquette. Keduanya K, knowledge. Dan A ialah awareness. Kesedaran kita lah ya. Betul juga tadi bila Tuan sebut tentang scam tu yang turut melibatkan golongan professionals pun ada juga yang tertipu ratusan ribu kerana mencari cinta pun ada, mencari bisnes untung dan sebagainya pun ada. Jadi kita tak naklah ini terus berlaku, tambah-tambah lagi bila ia melibatkan satu perkara yang mungkin ada, sebab ada di kalangan kita Tuan, kalau kita tengok situasi dia baru je nak berjinak-jinak dengan alam cyber, baru download ataupun buat turut aplikasi tertentu, lepas tu baru masuk Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi bila baru ni memang kita akan terdedah lah dengan macam-macam ancaman, termasuk scam, sebab yang buat scam ni diorang lagi expert lah kan. Jadi macam mana kan lagi mahir dengan ilmu menipu orang. Jadi macam mana kalau kita nak sebut etika cyber ni kita dapat kawal kendiri kita Tuan daripada terjebak ataupun tertipu. Ya, Tuan. Betul. Jadi itulah yang tadi kita kata, bila yang ilmu yang paling penting contoh utamanya kalau kita melihatkan kepada dan juga kesedaran. Kita lihat banyak scam-scam yang berlaku pada waktu ini, tetapi saya ada satu slogan ataupun dalam bahasa Inggerisnya, if it's too good to be true, it is not true. Jadi kalau dia terlalu memang orang kata too good to be true ni, kalau dia terlalu bagus sangat, rasanya bukanlah benda yang betul tu. Tidak ada dalam dunia yang begitu senang, yang begitu mudah. Dan kadang-kadang saya nak pesan pihak-pihak bank, pihak-pihak institusi kewangan tidak akan menelpon tuan-tuan untuk meminta PIN number, untuk minta number password. Semua urusan-urusan akan berlaku di bank. So, sama juga dengan polis di Raja Malaysia ataupun pihak-pihak berkuasa, dia tidak akan meminta sesuatu yang kita rasa tidak selesa. Jadi sekarang ni sebagai pengguna internet, kita kena sedar bahawa kita kena double check, mesti memeriksa adakah telefon tu adalah telefon orang yang sebenar. Tidak ada saya rasa pihak PDRM tidak akan mengugut-ngugut seperti yang selalu yang berlaku bila scam ni. Dia yang mula-mula dia nak ugut-ugut orang bahawa dia kata kalau awak tak transferkan duit ni, duit akan hilang apa semua tu. Dia tidak akan berlaku begitu. Ini bukan cara sekarang ni. Ini kita kena sedar. Jadi kalau kita kena dan sebagai pengguna internet dan netizen ni, silalah selidik dahulu, telefon dahulu 2-3 orang sebelum melakukan sesuatu transaksi. Sebab inilah yang kata bahawa kalau dah sekali duit tu dah ditransfer, habis. Memang susah untuk kita nak dapat balik. Dan ini yang kita lihat. Dan inilah kita kata bahawa yang penting di sini perbanyakkan ilmu-ilmu tentang keselamatan cyber, bersedar tentang berlaku, itu tentang scam-scam. Dan juga pada waktu ini kita lihat sekarang ni dengan adanya PDPR ni, iaitu pembelajaran dan pengajaran dalam rumah, di rumah tu, ini juga satu beberapa perlu tengok anak-anak. Perlu lihat anak-anak, perlu tengok sama ada di mana mereka melayari. Telefon pintar tu memanglah pintar,
Tetapi yang saya suka slogan tu, telefon anda pintar, tapi adakah anda pintar? Adakah anda mempunyai yang pertama sekali yang saya nak syorkan, ada tak kita antivirus dalam handphone kita? Dalam laptop, dalam PC kita ada antivirus untuk menentukan. Tapi dalam kita punya handphone kita, telefon bimbit kita, ada tak kita letak antivirus untuk menentukan malware ni? Kod dalam bahasa Melayunya kod hasad. Memang hasad dengki betul lah. Kod hasad yang sentiasa nak mendapatkan maklumat, nak mencuri maklumat untuk digunakan. Itu dikatakan bahawa data pada waktu ini adalah amat berharga. Sila kawal dan juga sila simpan betul-betul data tuan-tuan dan puan-puan supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ini kita nak lihat pada waktu ini di JPN, Harapan. Ya. Baik, insyaAllah. Tambah-tambah lagi bila melibatkan data-data peribadi, kita punya nombor kad pengenalan, isi dalam akaun bank kita. Tambah-tambah lagi ada orang tahu, oh ini baru pencen ni, banyak ni duit pencen ni. Contoh kan. Maknanya kita takut ada orang dia memang kerja dia mencari mangsa, dan kita yang terleka dan alpa dan tak cukup ilmunya macam tuan sebut tadi tu akan senang dan mudah jadi mangsa. Saya nak tambah dia scam ni. Dia ni orang kata orang yang tidak tahu lelah, tidak tahu penat tau. Betul, dia akan cuba 100 kali, dia akan telefon 200 kali. Tapi dia kata sekali dia dapat, sudah cukup. Itu yang kita kena jaga-jaga. Dia tak akan berehat selagi tak dapat lah. Itulah yang kita bahayanya. Itu jadi janganlah sampai kita terjebak dengan perkara tersebut. Okey, dan macam sahabat kita Anis Maisara Mustafa, dia kata menarik topik hari ni. Tambah-tambah pula kalau dalam alam maya sekarang ni banyak kes viral pula, melibatkan banyak pihak. Cikgu pun jadi bangsa bahan TikTok kerana tiada etika cyber ni. Dan nak tahu apa yang perlu atau boleh kita lakukan untuk elak perkara macam ni lebih-lebih berlaku, lebih-lebih lagi budaya sopan dan hormat ni makin hilang di alam maya. Macam tuan sebut tadi lah, alam realiti macam ada bagus si budak ni, macam contohnya macam tu. Tapi di alam maya dia punya komen tu, ya Allah, keyboard warrior kan tuan. Macam mana agaknya nak pastikan situasi ni ikut etika yang sepatutnya tuan? Ya, betul. Jadi itulah saya berbalik pada tadi, ada dua contoh saya bagi mula-mula, iaitu apabila kita menceritakan tentang kita petik daripada surah Al-Hujurat ayat 11 ayat 12, supaya apabila kita berkomunikasi, yang pertama tidak meninggikan suara, tidak membuka aib, memberi gelaran yang baik, hindari gosip, sukakan pendamaian dan hindari perselisihan. Dan itu adalah yang kita memang Al-Quran daripada 1400 tahun dulu telah menceritakan perkara ni. Dan juga apabila kita sekarang baru sedar bahawa ini adalah perkara-perkara yang mesti kita amalkan, supaya kita sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab dan menghormati dan bertimbang rasa dan memiliki sifat yang dikata bahasa Inggeris tu empathy terhadap orang lain. Jadi, dan saya selalu nak menekankan kawalkan diri. Itu kita dulu. Betul. Kita pun jagalah sama-sama sesama kita, samalah macam kita jaga dalam tempoh pandemik ni. Kita tak nak benda ni virus tu berjangkit, apatah lagi dalam kita punya penggunaan internet ni pun kita tak nak ramai lagi jadi mangsa ataupun berjangkit juga jadi mangsa. Terima kasih sahabat kita Najib Jamil, Cik Muhammad Najib kata bank-bank tiada ejen yang dilantik untuk memperbaiki kewangan anda. Jadi tak adalah orang tiba-tiba call, saya nak bantu anda untuk pinjaman dan sebagainya. Jadi jangan buat loan dari ejen yang dikatakan, sila rujuk terus ke bank yang sepatutnya. Scam loan ni popular sekarang ni sebab ramai yang memerlukan kewangan. Ada orang ambil kesempatan di dalam ruang kesempitan. Ada orang kesempitan, tapi ada orang nak ambil kesempatan. Mungkin sikit kalau kita nak cerita kempen untuk Safer Internet Day, Hari Keselamatan Internet, apa antara langkah kempen, bentuk kempen yang dibawakan sebelum kita berehat ke pertanyaan kedua? Matlamat utama etika cyber ialah untuk membangunkan sikap dan sifat positif dalam diri individu. Pengguna internet yang mewujudkan personal cyber yang kondusif, selain membina satu ekosistem cyber yang selamat dan harmonis. Jadi inisiatif ini akan membantu pengguna internet menjadi lebih bertanggungjawab, menghormati, beretika semasa berinteraksi dalam talian. Jadi antara perkara-perkara yang kita telah usulkan, kita mempunyai banyak aktiviti. Antaranya ialah kita akan ada siri dalam talian cyber safe. Kita cyber safe online series yang sempena sambutan SID 2021 ni.
satu siri webinar secara dalam talian bakal diadakan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pengguna internet mengenai ancaman keselamatan cyber. Jadi insya-Allah tiap-tiap kuarter pada yang terkini yang akan berlaku ialah pada 27 hari bulan ni, hari Sabtu, di mana beberapa panel-panel pakar yang telah kita jemput akan kita adakan, iaitu untuk meningkatkan kesedaran pengguna internet mengenai ancaman keselamatan cyber, memperkenalkan konsep etika cyber sebagai meningkatkan pengetahuan pengguna internet dan memupuk sikap positif. Dan selain itu, siri webinar ini juga turut mengukuhkan jalanan bersama awam dan swasta. Dan saya ingin nak war-warkan sikitlah DJ Pian, DJ Haduan. Namanya ialah, pada kita namakan dia kata tajuknya ialah Nafsu Online. Nafsu online. Bagaimanakah kita etika cyber sebagai pegangan. Jadi ini yang kita katakan tajuk pertama yang kita akan buat pada 27 hari bulan ni, pada jam 11 pagi kita akan disila rujuk kepada lawan sesawang cybersecurity Malaysia, www.cybersecurity.my. Di situ kita akan ada untuk kita, dan kita dah banyak viralkan perkara tersebut lah. Dan juga kita mempunyai beberapa siri live FB dan Instagram serta kandungan audio dalam bentuk podcast, mesej-mesej audio bersama tim CyberSafe dan panel jemputan untuk membincangkan isu dan tips bagaimana mengamalkan etika cyber semasa berada dalam talian. Dan keduanya, program kempen etika cyber bermerakan kolaborasi. Program dan etika bersama dengan kolaborasi ini akan diadakan untuk menjaring kerjasama. Kita meminta kepada semua organisasi di Malaysia, kementerian-kementerian, sila rujuk kepada laman sawang kami untuk memuat turunkan kandungan-kandungan yang kami sudah sediakan bertemakan kepada etika cyber. Dan di sini bahan-bahan promosi SID Malaysia akan boleh dibuat turunkan secara percuma, dan pengguna internet juga boleh memuatkan secara bahan-bahan kandungan berkenaan untuk kegunaan sendiri, ataupun mana tahu dah sekolah-sekolah nak buat kempen ataupun mana-mana ini boleh muat turun. Dan kita juga ada menghasilkan seni lukis doodle. Doodle ni memang menarik sebab dia secara freehand. Kita akan buat di galeri live CyberSafe, dan ia akan menceritakan tentang etika cyber yang bertemakan kepada etika cyber, iaitu etiket, pengetahuan dan kesedaran tu kita akan gabungkan, dan dari sinilah kita akan jadikan dia poster-poster dan juga menjadikan dia bahan-bahan promosi. Dan kita bekerjasama dengan Profesor Dr. Khairul Aidil Azlin daripada Universiti Putra Malaysia, dan bersama-sama dengan pelajar-pelajarnya telah menghasilkan ini. Dia akan buat secara freehand, dan dia akan insyaAllah pada bulan awal bulan Mac nanti akan dilancarkan. Dan dia satu perkara yang memang unik, di mana mengikut karya mereka untuk dia menceritakan tentang apakah sebenarnya etika cyber ni. Ya. Okey, itu antara aktiviti untuk kempen Safer Internet Day, Hari Keselamatan Internet kita, yang dijayakan oleh Cyber Security Malaysia. Dan kalau nak tahu maklumat lanjut, laman web yang kita pautkan ataupun letakkan di situ, boleh anda layari selain media sosial Cyber Security Malaysia. Dan kalau boleh, satu lagi, ini laman www.cybersafe.my. CYBRSAF. Ya. Okey, itu pun boleh anda layari juga untuk maklumat lanjut, termasuk aktiviti berkaitan dengan kempen untuk Safer Internet Day, SID ataupun Hari Keselamatan Internet edisi 2021. Ya, baik tuan, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas itu tuan. Okey tuan, dan kepada sahabat semua, sekali lagi kalau katakan anda ada sebarang perkongsian ataupun soalan berkaitan tentang topik kita hari ini, iaitu etika cyber sempena dengan sambutan Hari Keselamatan Internet 2021, anda boleh ajukan terus saja ke Facebook live kami IKIM FM, termasuk juga di YouTube channel IKIM, dan juga di WhatsApp dan Telegram kami 011290040004. Ada tak pengalaman pernah kena scam ke apa-apa ke? Boleh tak share pengalaman tu? Kita bawakan hari ini insya-Allah untuk segmen analisis kita bersama Cyber Security Malaysia. Ya, kita berehat dulu, kembali selepas ini terus bersama kami di Warna Pagi, Inspirasi Inforia Islami.
Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Jangan lupa untuk terus sharekan saja analisis kita pagi ini, Facebook live kami IKIM FM, dan juga kita ada cerita tentang etika cyber sambutan Hari Keselamatan Internet ataupun SID 2021. Dan kita masih lagi bersama dengan Lieutenant Colonel Mustafa Ahmad pagi ini ya. Terima kasih tuan yang masih lagi bersama kita, dan terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang kongsikan macam komen tadi. Cik Najib sambung, dia kata Cik Najib, saya di bank ni kesian sangat tengok bila customer datang rujuk dekat bank cakap duit tak masuk akaun, bila kita cek customer kena tipu rupanya dengan scammer kan. Jadi sedih sangat ramai yang tertipu di kala kesempitan kewangan. Dan Cik Roslan Ahmad pun kata etika ni adab ni lambang budaya kita. Bila hilang adab tu, hilanglah budaya, hilang budaya, hilanglah bangsa. Kita takut kita pun terjerumus, terperangkap lah bila kita tak ada etika, tak ada adab ni kan. Jadi mangsa je manjang. Macam mana agaknya kita nak sambung sikit lagi. Tadi kita ada kempen Hari Keselamatan Internet yang dibawakan oleh Cyber Security Malaysia. Puan, tuan nak sambung mungkin? Boleh. Selain daripada etika cyber yang kita 8 tahun kita sambut di Cyber Security Malaysia, tapi kita juga nak mewar-warkan tentang apakah perkhidmatan-perkhidmatan yang kami lakukan di Cyber Security Malaysia. So di samping sambutan peringkat nasional ni, isu keselamatan cyber bagi memupuk keselamatan pengguna internet, program Cyber Safe, CYBER yang huruf besar 4 tu, SAFE bermakna Security Awareness for Everyone, telah dibangunkan untuk bertujuan memberi kesedaran keselamatan cyber serta amalan terbaik penggunaan ICT termasuk internet secara selamat dan positif. Jadi antara keberkesanan program Cyber Safe ni adalah untuk berupaya menyebarluas maklumat dan kefahaman mengenai kepentingan keselamatan cyber. Kami juga menyampaikan mesej-mesej mengenai isu-isu keselamatan cyber semasa dan berkongsi amalan terbaik. Itu penting. Berkongsi amalan terbaik serta etika penggunaan komputer serta internet secara berhemah kepada orang ramai, terutama golongan sasar yang pasti. Dan juga peningkatan dalam jumlah permintaan untuk cyber security mengadakan ceramah-ceramah kesedaran. Kita ada memberi ceramah-ceramah dan insyaAllah kalau ada memohon kepada di laman sawang yang saya sebut tadi, cybersafe.my tu, ada tempat untuk memohon ceramah. InsyaAllah kita boleh memberi ceramah-ceramah terutamanya kepada kalau ada Hari Keselamatan Cyber atau Minggu Keselamatan Cyber ke, kita boleh membantu. Dan satu DJ Pian, DJ Hazwan, saya lihat kadang-kadang kita ni kalau terutama di sekolah-sekolah ni ataupun dengan pelajar-pelajar remaja ni, kita ada juga pool of talent yang kita ada ialah daripada remaja sendiri. Yang mana mereka sendiri memberi ceramah. Mereka ni kita ambil daripada pertandingan yang kita katakan pertandingan NITSET ataupun National IT Security Discourse, iaitu wacana keselamatan cyber. Ada banyak di situ kita dapat lihat pelajar-pelajar ni memberi ceramah dan saya rasa lebih efektif daripada orang-orang kita ni, remaja daripada kita ni, remaja-remaja purba ni. Dan kita nak bagi kadang-kadang mereka dengar, tak dengar, tapi kalau remaja betul dia akan dengar sebab mereka memberikan pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Kita ada buatkan program tersebut, dan juga kita juga permintaan untuk membangun aktiviti program menjurus kepada peningkatan kefahaman dalam pelbagai sektor mengenai keselamatan cyber bertujuan untuk mengurangkan risiko menjadi mangsa jenayah cyber. Dan antara aktiviti yang dilaksanakan di bawah Cyber Safe adalah yang pertama tadi ceramah Cyber Safe, yang kedua Cyber Quest. Ini macam orang kata explorers. Kita boleh membantu dia, tapi dia punya pit stop tu semua tu ada mengenai keselamatan cyber. Cyber Safe Mentor, Ambassador, pertandingan wacana keselamatan cyber, dan juga program pembelajaran lengkap keselamatan cyber. Dan juga saya ingin mewar-warkan kepada DJ Pian, DJ Hazwan dan pendengar-pendengar. Alhamdulillah pada tahun ini kita akan lihat modul keselamatan cyber akan diperkenalkan di sekolah-sekolah. Jadi ini bukanlah satu kurikulum yang wajib, tetapi dia adalah pilihan. Tetapi sekurang-kurangnya adalah satu tempat yang dia boleh lihat, dan ini adalah atas talian. Mereka boleh pergi ke sana untuk sedikit sebanyak melalui pembelajaran diberlakukan secara learning management system, iaitu melihat dan juga memberikan kesedaran kepada mereka untuk memberikan kesedaran sedikit sebanyak. Dan insyaAllah pada tahun 2021 dan seterusnya, pada tahun ini kita akan membuat satu kajian tentang
iaitu kajian baseline ataupun baseline survey untuk melihat sama ada bagaimana tahap kesedaran cyber di pelajar-pelajar sekolah di Malaysia pada waktu ini. InsyaAllah kita akan laksanakan ini adalah di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan kita akan bersama dengan pakar-pakar untuk melihat apakah perkara-perkara yang perlu intervensi, yang perlu kita pada 6 tahun dulu, 5 tahun dulu kita ada buat survey yang pertama. Itu survey itulah kita buatkan modul ni. Kita lihat bahawa jenayah cyber, social media, ketagihan internet dan juga iaitu jenayah cyber ni, empat-empat ni adalah merupakan perkara-perkara yang perlu intervensi. Dan pada tahun ini kita akan buat sekali lagi untuk menentukan apakah maksudnya apakah dia punya perkara-perkara yang perlu kita tangani pada waktu ini. Dan kita lihat mungkin 5 tahun dengan teknologi berubah, dengan kepakaran berubah dan juga platform-platform yang lebih canggih ni, mungkin ada masalah-masalah baru yang timbul yang perlu kita tangani pada waktu ini. Kita lihatlah pelajar-pelajar sekolah dengan saya lihat yang menjadi kerisauan dengan adanya peranti-peranti dan juga adanya gadget-gadget. Mereka terdedah kepada, terutamanya yang kita risau ni adalah kepada pornografi, kepada sahabat-sahabat yang tidak dikenali. Dan kita lihat bahawa peningkatan jenayah-jenayah makin saban tahun makin bertambah dan juga mereka sentiasa memerlukan di sini memerlukan bantuan dan juga memerlukan, saya rasa, menangani masalah ini. Jadi di sinilah etika cyber ni penting, memberi kesedaran supaya mereka beretika, mempunyai ilmu dan mempunyai kesedaran keDJP-an. Itu antara perkara yang kita nak ketengahkan pada waktu ini. InsyaAllah kita haraplah apa yang sedang diusahakan itu pelbagai pihak sebenarnya kan Tuan kan, bukan sekadar Cyber Security Malaysia tapi semua pihak dalam semua lapangan dan bidang. Kita nak semua pengguna internet ni khususnya cakna dan juga sentiasa waspadakan keselamatan masing-masing. Dia bila alam maya ni bukan sekadar keselamatan di internet saja tapi ia turut melibatkan keselamatan diri kita juga. Sebab berapa ramai yang terancam kehidupan mereka kerana menjadi mangsa macam-macam jenayah yang boleh berlaku di alam cyber. Dan insyaAllah macam bila Tuan sebut tadi, bila anak-anak ni jadi pembimbing rakan sebaya, dioranglah yang tahu macam mana nak sampaikan dengan gaya yang terbaik. Yalah kan TikTok kan ada macam-macam gaya dan sebagainya. Diorang je tahu. Kita ni memang remaja-remaja purba ni dah keras kayu dah. Tak boleh. Tak tahu dah macam mana nak approach diorang. Jadi mereka lah kita harapkan dapatlah menyambung legacy apa sahaja yang diusahakan oleh pihak berkuasa, khususnya apa yang dibawakan kempen menerusi Cyber Security Malaysia. InsyaAllah kita ada Safer Internet Day, Hari Keselamatan Internet. Kita harap nanti bila anak-anak kita dah balik sekolah, nanti ramai cikgu-cikgu juga jemput Cyber Security untuk bagi ceramah, sedarkan anak-anak kita kan. InsyaAllah. Okay, jadi apa matlamat kita kalau di hujung ni, bila kita dah ada macam-macam kempen, apa matlamat di hujung cerita, hujung jalan Cyber Security jalan. Yang penting sini itulah kita lagi-lagi saya mengingatkan kepada inisiatif etika cyber yang mana kita ingat kita nak mengembalikan juga prinsip-prinsip rukun negara tu, iaitu prinsip yang kelima, kesopanan dan kesetiaan. Ini kata cut across, sama-sama sama ada waima bangsa apa ke, agama apa ke, semua mesti mempunyai kesopanan dan kesuliaan. Dan objektif utama iaitu kita memberikan pendidikan dan kefahaman kepada pengguna internet mengenai kepentingan keselamatan cyber. Bukanlah maksud di sini saya mengatakan bahawa kita perlu hindar ataupun kita berlari daripada teknologi. Kita jangan lari daripada teknologi. Kita perlu mendakap, peluk dia erat-erat supaya orang kata supaya sebahagian tengok perut kat dia. Sorry. Alamak, terus terasa perut. Sama lah kita. Jadi kita sama-sama mendakapnya supaya dia adalah sebahagian daripada hidup kita. Dan dia lah merupakan, dan ingat yang berhormat Menteri Komunikasi pernah berkata bahawa internet sekarang adalah merupakan utility ketiga setelah elektrik, setelah air, ketiga adalah merupakan internet. Dia sekarang ni kalau tak ada internet tu huru-hara hidup kita. Jadi kita tak dapat lari daripada. Jadi apa yang kita mahukan, pengguna internet mempunyai kesedaran keselamatan cyber. Dan apabila mereka mempunyai ilmu keselamatan cyber, mereka akan menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada dalam setiap tindakan dia ambil.
Jadi kuranglah sikit scam-scam yang berlaku pada waktu ni. Dan satu lagi saya nak, kalau ada mempunyai apa-apa masalah, sila boleh melaporkan ke Cyber 999, cyber999.cybersecurity.my. Ini adalah merupakan talian hayat ataupun bukan talian hayat, talian bantuan yang kita boleh bantu. Kita di sini bukan apa, kita boleh merungkaikan masalah-masalah. Kadang-kadang teknologi ini mungkin mempunyai sedikit kesulitan ataupun untuk merungkai dan memudahkan bagi orang memahami. Jadi insya-Allah kita di Cyber Security Malaysia boleh membantu. Silalah hantar apa-apa isu-isu yang mungkin berlaku kepada setiap netizen kepada cyber999@cybersecurity.my. InsyaAllah kita akan boleh membantu di mana kita boleh membantulah. Dan kita berharap semoga netizen-netizen akan lebih berhemah, beretika, berintegriti sewaktu di dunia cyber. Dan kita untuk menjadi warga digital, mereka perlu diberikan pendidikan dan ilmu. Dan akhir sekali kita sama-samalah kita kata etika cyber, dan kita jadilah seorang insan, orang kata, yang berguna dan memberi manfaat kepada warga, kepada seluruh alam, insyaAllah. Itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsi kepada hari inilah di GPN, dan kepada tengah penasihat dia. Apa yang baik itu daripada saya, daripada Allah SWT, dan apa yang buruk itu daripada diri saya. Minta maaf. InsyaAllah. Terima kasih banyak Colonel atas perkongsian kita hari ini. Ramai juga sahabat-sahabat kita yang komen. Sebenarnya kalau sempat kita bacakan sikit dan kongsikan sikit. Boleh. Cik Roslan katanya tahniah Cyber Security Malaysia, dan Colonel Yok Mustafa. Yok Opera sebab tahulah ini Roslan sana ni. Roslan Seremban. Kabur. Kena. Dia orang dah pencen. Banyak duit tu. Banyak duit. Jaga Cik Roslan, jangan kena scam. Kan, hati-hati. Sebab kata beliau, Digital Malaysia memerlukan tahap keselamatan yang tinggi, betul. Lepas tu Cik Aliman Roslan pun begitu, penyaring utama untuk etika cyber dalam diri kita adalah iman, itulah filter atau saringan utamalah untuk kita menjaga etika. Dan satu lagi mungkin Nurdia Abdul Razak pun katanya etika cyber ni bagus untuk penting untuk jaga adab dan tinggi budaya masyarakat. Jangan kejar teknologi sangat sampai adab berterabuk sehingga mengundang masalah dan ketidakselesaan sesetengah pihak kemudian hari. Okey. Dan tadi jangan lupa untuk email kita cyber999@cybersecurity.my untuk sebarang aduan, dan kita kena bersuara lah, jangan diam saja. Ya, betul. Dan juga sekali lagi jangan lupa untuk webinar yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini 27 hari bulan, iaitu Nafsu Online Etika Cyber sebagai pegangan yang bakal berlangsung, yang mana anda boleh rujuk di website cybersafe.my dan juga cybersecurity.my. Okey. Baik, alhamdulillah untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak Colonel Tuan untuk sama-sama. Kita sejam ni macam-macam kita dapat ikuti perkembangan terkini untuk Safer Internet Day ataupun Hari Keselamatan Internet yang dibawakan oleh Cyber Security Malaysia. Kirim salam dekat sahabat-sahabat Cyber Security InsyaAllah. Jumpa lagi nanti. Moga-moga dapat jumpa kat konti nanti. Boleh. Nak makan mi goreng sedap. Order. Sekarang delivery. Baik, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Itu dia yang berbahagia Lieutenant Colonel Tuan Mustafa Ahmad untuk perkongsian kita hari ini bersama Cyber Security Malaysia. Dan juga terima kasih di atas penyertaan anda yang bersama kami di YouTube dan juga di Facebook IKIM FM. Dan kita nak berehat dulu. Kita nak kembali selepas ini menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia. Kita ada tajuk tentang memaknakan Ramadan. Kita ada lebih kurang 50 hari lagi menjelang Ramadan. Apakah persiapan kita, termasuk kebajikan yang kita nak lakukan bersama? Ya, betul. Dan anda semua jangan ke mana-mana, terus dengar Warna